Dari masa, kesempatan ruang dan masa lah, kita ambil masa sekejap kan. Yang penting apa yang kita boleh kongsi hari ni kan, kita boleh gunalah kan, untuk diri kita dan sama-sama menasihati diri kita. Yang penting sekali, bagaimana kita nak bercakap hari ni, kita nak katakan hari ni adalah topik dengan Ramadan lah. Nak masuk sikit topik Ramadan yang mana kita rancang ini, rancang nak buat surah yang sekadar pengisian yang ringkas, tapi insyaAllah mana-mana sahabat yang nak rasa nak tambah nanti insyaAllah lah. Okay. Pertamanya Alhamdulillah, pertama kita kena syukur kan, kita hari ni masih lagi diberi masa kan? Allah bagi kat kita hari ni kan, untuk bagi masa untuk kita berada kat dalam bulan Ramadan. Dan Nabi ajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ni Allahumma barik lana fi Ramadan. Kita mohon pada Allah, tu Nabi ajar, Allahumma barik lana, ya Allah yang takut, berikanlah kepada aku, berikanlah kepada kami keberkatan bulan Ramadan. Tu Nabi ajar. Dan sepenuh bulan Ramadan ni kita sebelum kita bercakap tentang Ramadan, Allah bagi kita satu dalam setahun untuk umat Nabi Muhammad. Allah bagi satu bulan untuk kita recheck balik diri kita. Kita cuba fikir dalam satu tahun tu, dalam satu tahun kita hidup di muka bumi ni, kita buat banyak perkara. Tak kira lah, masing-masing ada hal masing-masing kan? Dan dalam hal tu masing-masing buat kebaikan, Alhamdulillah. Buat keburukan tu, na'udzubillah kan? Masing-masing pernah lalui benda tu kan? Tapi Allah nak bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad ni kan? Dia bagi satu bulan untuk dia recheck balik di kita, muhasabah balik di kita, untuk kita kata satu bulan ni untuk kita maintain balik lah diri kita kan? Satu bulan untuk maintain. Kita ambil contoh lagi ni. Kalau kita ada kereta, kita pakai kereta ni daripada bulan 1 kita pakai kereta. Pakai kereta pergi mari macam-macam, kita masuk lubang lah, kita masuk lokal lah, kita masuk ujian lah tak. Boleh ke dalam masa setahun tu kita tak baiki langsung kereta kita? Lok kalau kata nak gala lagi, boleh tak? Tobat guna. Tapi nak kata Allah nak bagi tahu kita ni, dia beri masa kita hidup dalam setahun ni, ada satu bulan untuk kita saving balik diri kita. Allah bagi diskaun lagi kan? Bulan ni kalau kita minta ampun, kalau Allah terima ampun kita seluruh tahun ni, insya-Allah kan, Allah ampun balik. Kalau kita kata saving balik, kita muhasabah diri balik kan, dalam masa satu tahun ni kita buat ni, insya-Allah kan, Allah akan bagi balik apa yang kita minta. Dan Allah tambah lagi satu malam yang bersama dengan malam 1000 malam tak? Lailatul Qadar. 1000 bulan. 1000 bulan. Tapi yang penting sekali kita nak tanya, kita nak cek balik. Betul kau kita sedia untuk Ramadan kali ni? Hatu kita nak tanya balik. Ni boleh puasa, kita masuk. Hari kelima kita masuk boleh puasa. Adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia untuk kita nak menempuhi bulan puasa? Hati kita kena tanya balik. Orang yang ulama mengelakkan lah kan? Dia tak silap ada 3 kategori orang. Bila sampainya bulan Ramadan, ada 3 kategori orang. Pertama, orang yang sampai pada bulan Ramadan ni kan, dia rasa sedih, dia rasa gembira. Dia rasa sedih, dia rasa gembira. Gembiranya sebab kan, sebab dia berdepan dengan satu bulan cukup mulia kan? Dia rasa ni lah bulan yang dinanti-nanti kan. Dia rasa sedih di mana bulan ni hanya sebulan kan, hanya sebulan untuk dia nak betul-betul beribadat, betul-betul fokus kan. Dia nak isah apa yang dia buat setahun ni kan, bulan ni lah dia nak capai apa yang dia nak. Itu golongan pertama. Golongan kedua, golongan orang yang bila masuk bulan puasa ni kan, bila masuk bulan puasa ni dia tak ada rasa gapo. Bulan puasa pun sama, tak boleh puasa. Kalau boleh puasa dia akan puasa macam orang ramai.
Macam ramai puasa tak makan dan sebagainya lah. Ni tergolong pada golongan yang Nabi kata oleh hadis, berapa ramai umat Islam yang berpuasa tapi hanya sekadar lapar dan dahaga saja. Dan golongan ketiga nak kata, golongan yang bila mari je boleh puasa, dia serba salah. Dia rasa gelisah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak makan, dia tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni, benda-benda ni lah. Jadi rasa macam terkongkong. Ni golongan-golongan orang Islam yang munafik. Jadi kita tengok setahu mana kita menghadapi bulan Ramadan. Berapa sejauh manakah persediaan kita. Bulan Ramadan ni bulan kata bulan Syahrul Quran. Syahrul Quran atau bulan yang masa sebaiknya masa yang kita buat penuh dengan baca Quran. Quran ni benda yang memberi syafaat. Kita mati nanti esok terputus amalan kita tu, kita dengar tak? Terputus amalan kita melainkan 3 perkara. Tu sedekah jariah, amal ibadat dan doa anak soleh. Anak soleh masing-masing tak ada anak lagi. Ilmu manfaat. Ilmu anak soleh yang mendoakan, ilmu manfaat, ilmu manfaat dan sedekah jariah. Ilmu manfaat ni termasuk dengan amalan-amalan kita lah. Amalan-amalan kita yang mana amalan baca Quran dan sedekah. Bulan puasa ni orang kata bulan yang kita nak sedekah, Allah gandakan. Allah gandakan apa yang kita buat ni, Allah lipat gandakan. Kalau kata Allah bagi 10 kalau bulan biasa Allah bagi 1, bulan puasa Allah lipat gandakan sama 10. Setiap amalan termasuk yang amalan fardu paling besar dan amalan sunnah. Dan ada satu perbincangan yang mengatakan dikelaskan apa itu bila berkata dengan Ramadan tu, dia ada dua definisi untuk bila sampai bulan Ramadan, dia ada 2 definisi yang boleh kita simpulkan persediaan kita untuk bulan Ramadan. Pertama, as-siyam. Kedua, al-qiyam. Dua perkataan yang ulama simpulkan untuk menggambarkan Ramadan. Apa itu as-siyam? As-siyam ni puasa, betul? Puasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga. As-siyam ni maksudnya kita menahan diri. Bukan sekadar kita nak puasa, nak lapar dan dahaga, tapi kita nak tahan diri. Kalau boleh puasa kita tak boleh jaga pandangan, boleh bukan puasa kita, boleh puasa ni kita nak latih diri kita, menahan diri kita daripada jaga pandangan. Tengok orang tu, tengok ni, jaga pandangan, menjaga tutur kata mulut kita. Kalau boleh puasa kita cakap lepas, ngopak, boleh tak puasa. Kalau boleh puasa ni memang benda tu tak boleh buat. Tapi boleh puasa ni ke mana kita nak latih diri kita ni, nak menahan daripada kita nak mengatakan orang. Berapa banyak kita nak kata kat orang tak? Mungkin kita rasa macam kita ni tak pernah buat, tapi dalam tak sedar pernah juga kita buat. Tak, kita tak puas hati kita kata kat orang tu. Mulut, jaga anggota dan sebagainya. Itu bersifat siam. Satu bulan Ramadan ni bersifat siam, itu menahan diri. Kita bukan nak kita tahan diri daripada lapar, dahaga dan buat perkara-perkara batal puasa juga. Tapi kita nak buat apa yang kata tadi lah. Kita tahan diri daripada melakukan maksiat, tengok benda melarang dan sebagainya. Yang keduanya ditarifkan sebagai al-qiyam. Qiyam bermaksud kita nak membangunkan. Qiyam, nak develop diri kita. Kalau kita dah menahan diri kita daripada perkara maksiat, qiyam pula kita nak develop, nak menambah amalan kita. Bulan puasa ni kita nak amal, kita nak bagi sedekah. Nak bagi sedekah. Bulan puasa lah kita nak baca Quran, nak betul makhraj, nak betul tajwid semua. Bulan puasa ni kata kita nak develop, buat improvement diri kita. Bulan puasa ni bulan yang sesuai. Bulan lain tak boleh buat, tapi bulan puasa ni kita nak habiskan Quran, kalau boleh paling kurang sejuzuk sehari. Sejuzuk sehari ni ada 20 pipi dah. 20 pipi 10 muka. 10 muka bahagi dengan 5 waktu, 2 muka ya. 2 muka sekali waktu
Ataupun satu muka sebelum solat, lepas muka selepas solat. Alhamdulillah kalau boleh habis satu juzuk. Kan? Tanya kita nak tadabbur Al-Quran, nak baca terjemah dan sebagainya. Kan? Dan qiyam ni kita nak berlatih nak berlatih bangun malam, solat malam dan sebagainya. Sebab kita kena faham dalam bulan puasa ni lah boleh Allah bagi kekuatan bagi kita. Kan? Kalau boleh lain mungkin kita macam-macam rasa penat lah apa. Bulan puasa ni boleh yang Allah bagi untuk kita buat tarbiyah diri kita sendiri. Kita nak cek balik diri kita sendiri. Kita nak bangun malam. Kan? Dulu sebelum ni jari-jari sekali kalau boleh tak malam buat amal. Terus buat jadi habit benda tu. Bangun qiyamul-lail, bangun solat paling kurang sebelum sahur, solat tahajud 2 rakaat. Oh cukup dah. Kita dah start. Sebab Allah bagi janjikan kita malam Lailatul Qadar. Kita nak tunggu akhir malam Lailatul Qadar baru kita nak buat. Payah lagi tu. Kau lepas Allah bagi lepas lah. Allah alam. Tapi kita nak buat latihan pada malam kita nak cari tu malam Lailatul Qadar. Sekarang ni kita dah boleh buat 2 rakaat. Besok 4 rakaat. Lepas tu sambung dengan tasbih, sunat, taubat dan sebagainya. Ini kita nak buat latihan. Dan sepatutnya semoleknya lah. Kalau kita ada mutaba'ah amal. Mutaba'ah amal ni kita ada checklist amal kita. Paling kurang kita nak buat latihan. Sebab tak tahulah, wallah alam lah. Boleh kau kita nak buat amalan baca Quran banyak kali dari bulan bukan bulan puasa. Boleh buat kalau orang betul-betul istiqamah. Tapi kita macam orang biasa lah. Masa akhir orang biasa ni nak baca Quran pun jari-jari lah. Tapi kalau tak buat latihan bulan puasa ni tak ada lah. Jadi perkara pertama pokok adalah apa persediaan kita. Kalau kita rasa kita ni boleh hebat, selepas bulan puasa kita boleh hebat boleh baca Quran, kita boleh hebat, kita boleh bangun qiyamul lail, tafadhal. Tapi kalau kita tak yakin lepas kita bulan puasa ni masuk bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ni, kita tak yakin kita boleh nak istiqamah, bulan puasa ni bulan untuk kita buat starting. Buat je insya-Allah. Allah janji bulan puasa ni kalau nak minta doa, nak minta doa hajat kita, insya-Allah kalau betul-betul ikhlas, ni boleh Allah buka hijab pintu langit dengan bumi ni, Allah buka seluar-luarnya. Cuma kita nak dengan tak sel lah. Jadi telah masabah sama-sama kita. Moga-moga Allah janjikan la'allakum tattaqun. Moga-moga kita tergolong pada orang yang bertakwa. Kita belum bertakwa kalau kita tak buat apa yang di bulan puasa. Tu Allah kata la'allakum, moga-moga syahrul ramadan allazi. Moga-moga kamu mendapat takwa. Bagaimana nak dapat takwa? Kita kena cari ketakwaan itu dalam bulan puasa. Itulah. Moga-moga kita tergolonglah ingat bulan puasa ni pakat-pakat kita cuba. Kalau tak boleh rasa nak betulkan diri lah bulan puasa ni, kita cuba amalan kita buat daripada biasa, kita lebihkan sikit lah. Kalau lebih banyak comel, kalau kita lebihkan sikit daripada start pada bulan puasa ni, insya-Allah lepas ni kita continue dia akan jadi habit lah kat kita. Baca Quran, qiyam dia sebagainya. Wallah alam. Kok ada lain-lain tambah? Tarik. Saya setuju. Alhamdulillah. Sekian. Jadi sorry lah. Dengar kan. Ada bohong tak itu kau nak. Tapi kongsi lah. Boleh. Kalau tak betul pun boleh nak betul. Tak ada masalah. Jadi tu untuk malah Lailatul Qadar ni pada umat Muhammad, sebabnya kita ni hidup pendek, masa pendek. Bandingkan masa orang lama dulu, orang ramai-ramai Nabi Muhammad dulu hidup pada tahun. Amalan dia tu jadi diberi kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar ni untuk nak kelebihan tu nak bagi sama dengan orang lama lah. Kata lebih baik daripada sebulan. Nabi dulu hidup 1000 tahun. Kalau amalan dia, lepas tu tak kita bersaharap. Kita ni hidup kat 70 lah.
Tapi amalan kita siap banyak. siap banyak kita nak banyak kan. Tu mana kelebihan tu. Tapi tu lah kata kita ni juga banyak pemahaman banyak. Ni mana sama mana. Terima kasih Ibu. Because pokoknya lah dah. Sosial ya dah. Ya. Dah. Ini tambah sikit aja dik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi jelah detail rasanya gapo dalam bulan Ramadan ni apa amalan-amalan apa yang kita perlu usaha untuk buat tingkatkan amal kita ya. Bila kita lihat dalam ayat Quran Allah SWT sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, kita semua jelas dah ayat tu. Tujuan kita puasa ni matlamat akhir dah untuk menjadikan kita sebagai orang bertakwa. Apa dia ciri orang bertakwa ni? Apa dia ciri orang bertakwa? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat mula-mula sekali. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maknanya Al-Quran ni diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi benda ni tak boleh nak pisah. Antara sifat orang bertakwa ni dengan Al-Quran tu memang dia dijani sekali. Nak tak nak kita nak jadi orang yang bertakwa ni kita kena cari petunjuk daripada Al-Quran. Okay. Jadi memang comel lah. Bulan Ramadan ni Allah SWT jadikan sebagai bulan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Okay. Dan dia jadi Rasulullah sebut bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Okay. Kalau kita tengok para salafus soleh dulu, para tabi'in dulu, bahkan Imam Syafi'i dikatakan dia dalam sebulan bulan Ramadan tu dia boleh khatam sampai 90 kali khatam. Kita duk mikir lagu mana dia boleh buat kalau logik kita fikirlah sejuzuk berapa je kita paling kurang itu boleh masuk tapi Imam Syafi'i kalau 90 juzuk satu bulan maknanya sehari dia khatam 2 kali. Lagu mana dia buat wallahu alam tu level dia tu jauh berbanding kita dia. Walaupun Nabi ada sebut masa seorang sahabat dia kata dia tanya ke Nabi macam mana cara untuk dia khatam dalam masa sebulan tu banyak kali kan. Nabi kata jangan kejar khatam. Dia kata paling boleh khatam seminggu sekali pun itu dah cukup baik Nabi kata. Okay. Maknanya Nabi tekes itu dan tak sebanding dengan Imam Syafi'i tadi. Itu dia memang level dah tinggi, dia baca, dia fasih, dia dengan makna sekali dia boleh nakak kan. Tapi level kita ni Nabi pesan baca Quran tu maknanya paling kurang seminggu apa Nabi tekir kayak gitu. Maknanya jangan duk kejar nak khatam. Supaya kita baca tu kita boleh faham gapo isi makna dalam Al-Quran tu. Maknanya bukan sekadar baca walaupun kita tahu banding dengan zikir kan. Mana kalau lepas sembahyang kita zikir hasbi rabbi jalallah apa kan. Kalau kita tak faham makna dia kita tak boleh pahala. Kita kena faham gapo kita zikir tu. Tapi beza dengan Al-Quran ni kita baca walaupun kita tak faham kita akan dapat pahala. Apatah lagi bila kita faham makna dia kita amal. Mana ni mudah benar kan kata semua application Android semua ada dengan terjemahan. Mana-mana pun kita boleh tengok. Mana duduk saja pun kita boleh buka Al-Quran, kita tengok terjemahan dia, kita boleh baca. Mana ni mudah lah bagi kita. Jadi kita ni memang tiap-tiap tahun insya-Allah percaya set kita ni insya-Allah dalam setahun ni mesti ada khatam, boleh khatam kan. Kalau tidak boleh Ramadan sekali. Boleh lain boleh tambah lagi khatam. Tapi insya-Allah kita boleh tanya azal dari diri kita. Seumur hidup kita ni biar sekali kita boleh baca Quran, khatam sekali dengan makna dia. Kita boleh baca Al-Quran tu kita faham makna dia. Itu kepentingan Nabi tekan dan bulan Ramadan ni kalau boleh kalau ada masa kita baca Quran kita tengok terjemahan dia. Tadabbur Al-Quran bukan setakat tadarus tiada lagi kan. Tadabbur ni kita baca dengan memahami isi kandungan dia sekali. Tu ciri pertama orang bertakwa. Sambung lagi ni allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya dia orang bertakwa ni dia percaya dengan benda gaib. Dia yakin, bukan setakat percaya. Dia yakin. Allazina yu'minu.
bukan allazina allazi Ayat lama. bukan setakat tahu dan yakin. Bukan setakat tahu dan percaya, dia kena yakin dan beriman dengan perkara gaib. Dengan dosa pahala kait dengan syurga neraka. Kita ni kita tanya diri kita, setakat mana kita yakin? Mungkin kita boleh kata kita yakin dengan syurga dengan neraka kan. Tapi kadang kita boleh nilai. Kita yakin, contohlah ambil contoh. Kita yakin, kita tengok seorang pemanah tu kan. Kita tengok dia panah tu memang tepat. Memang kita yakin dia panah kena bullseye semua. Dia panah. Tapi apa kata kalau dia panggil kita, dia letak wiper atas kepala kita kan. Dia kata aku nak panah, berani ke tak? Situ baru kita boleh rasa kita benar-benar yakin ke kedok dia. Walaupun kita tahu, kita tengok tu kita yakin. Tapi bila dia nak buat gitu kita yakin ke tak? Kalau kita betul-betul yakin, kita percaya dia akan kena. Tepat. Itu keyakinan. Lepas tu nak kait sikit dengan surah Luqman. Bila kita mencapai tahap ketakwaan, orang yang bertakwa, insya-Allah kita ni menuju ke arah tu, insya-Allah kita berusaha. Bila kita tengok surah Luqman kan, comel ayat ni. Kalau kita tengok kaitan surah Al-Baqarah, awal 5 ayat pertama surah Al-Baqarah dengan surah Luqman ni, memang comel. Dia permulaan dia pun sama kan, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ni zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan? Sama, Al-Quran dia turunkan. Dia cerita pasal Al-Quran juga, artinya hudan wa rahmatul lil muhsinin. Jadi petunjuk kepada orang yang muhsinin. Tingkat selepas pada level ketakwaan, kita mencapai ketakwaan tu, tingkat tertinggi orang bertakwa ni ialah orang yang muhsinin. Al-Quran juga menjadi bukan setakat menjadi petunjuk, tapi menjadi rahmat pada orang yang muhsinin. Allazina yuqimus salat wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Okey, lebih kurang kita tengok. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maknanya yakin dengan benda gaib, mendirikan solat dan razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebahagian daripada rezeki. Surah Luqman, allazina yuqimunas salat, dirikan solat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan yakin dengan akhirat. Sama. Dan akhir sekali ayat dia, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Super itu kaitan kita tengok. Comel Al-Quran. Kalau kita teliti tu memang comel benar. Awal surah dicerita pasal orang yang takwa. Dalil lagi kita tengok meningkatkan lagi. Bagaimana kita meningkatkan lagi kita punya ketakwaan tu untuk menjadi orang yang muslim. InsyaAllah kita skip kongsian. Kasih sikit lah nak. Ni daripada hari tu ada ustaz di UKM juga lah. Dia kumpul mama, waktu dia ada bagi juga. Sebenarnya ni untuk dia ambang Ramadan. Tapi tak apa, sebab kita masuk Ramadan, tak habis lagi Ramadan tak. Jadi dia ada bagi tahu kita 4 benda persiapan yang kita kena buat. Maksudnya walaupun dah lepas dah 5 hari tak. Tapi masih ada lagi baki dia ni. Jadi persiapan, kalau kita tak sedia lagi, maksudnya benda ni kita perlu persiapkan. Antara dia adalah ruhiyah, jasadiah, maliyah dengan fikriyah. Kalau ruhiyah ni maksudnya dari segi rohani kita. Kita bersedia setakat mana rohani kita. Jasadiah daripada segi kita punya persiapan tubuh badan kita. Sebenarnya ayat dah ni cuma ni ustaz ni bagi dari kat dia point by point lah. Lepas tu maliyah harta. Gapo kita perlu sedia harta ni sebab ayat ni kita nak kena sedekah menginfakkan harta. Ni di bulan Ramadan. Jadi benda tu kena sedia juga lah. Satu lagi fikriyah. Jadi fikriyah ni kita kena sentiasa memikirkan antara persoalan boleh kata wajib lah untuk kita tanya dalam bulan Ramadan ni. Sebab saat ni bila kita bercakap pasal Ramadan, kita bercakap pasal aim. Hujung Ramadan tu gapo kita nak jadi, apa kita dapat. Jadi persoalan utama sekali ustaz tu ayat, gapo kita perlu persoalan diri kita, adakah Ramadan ni akan jadi lebih baik daripada yang lepas. Jadi persoalan tu hanya kita lah boleh jawab. Adakah kita rasa seronok 3 golongan ni? Adakah kita ni rasa resah gelisah tentang Ramadan ada?
hanya kita yang boleh jawab. Jadi sebab tu lah kena prepare duit untuk harta sedekah. Lepas tu dalam keadaan tu dia sebab time tu dia buat di masjid lah. Dia berkongsi sedikit daripada apa yang dia difikirkan. Benda ni agak rasanya agak teruk jugalah untuk dikongsikan. Dia ayat daripada Prof Muhayya daripada kajian dia 85% umat Islam tak solat 5 waktu. Di Malaysia. Dia ayat umat Islam, maksudnya mungkin seluruh dunia kan. Dalam keadaan 25,000 buah masjid ada di Malaysia. 85% tak malam 5 waktu. Tu solat 5 waktu. Bukan puasa lagi. Jadi banyak maksud dia tak cukup kau main tak malu. tak solat 5 waktu. Tak cukup 5 waktu. Tak cukup. Kira 5 waktu tu wajib tiap agama. Mudah. Jadi situ lah kadang-kadang orang tu puasa maya tak. Gitu lah. Jadi persoalan dia tu lah, adakah Ramadan ni akan jadi lebih baik dari yang lepas? Itu saja. Dah. So, alhamdulillah. Sikit sebanyaklah pada sahabat-sahabat kita boleh dengarlah nasihat. Apa yang penting kita pakat terima tu sebagai, bukan kata terima dengan tak perlu kata yang mustahil mana kita tak perlu. Kita ambil itu, kita rajah diri kita sendiri. Tak payah dengar buah orang suruh. Tak payah dengar. Kadang-kadang kita ni payah nak makan buah orang ni. Musim nama. Payah. Tapi kita ambil itu, kita rajah diri kita sendiri. Orang kata pasal contohnya pasal semaya, pasal baca Quran. Aku setara mana? Baca aku dulu. Jangan duduk dengar orang. Sebab benda tu daripada lahir daripada hati kita. Kita muhasabah diri kita balik. Kita tengok diri kita balik. Kita start level mana? Level mana di kita? Kata kita masing-masing nak capai syurga tu, semua nak syurga. Lagu mana kita nak ke arah syurga? Itu kita tanya. Mungkin masing-masing ada cara dia. Masing-masing ada cara sendiri masing-masing. Tapi lagu mana kita nak capai benda tu? Itu yang kita kena check. Penting check. Kita yang kata aku semaya 5 waktu tu buat benda-benda wajib. Yakin tak? Betul kau jalan tu kita? Itu penting. Dan selagi benda-benda gini lah, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat hati. Benda ni lah penting sebenarnya, usrah. Kenapa nak buat sebenarnya usrah? Kadang-kadang kita nak peringat. Kita boleh duduk rumah dengan ceramah boleh, dengan ceramah ke YouTube ke apa boleh, tapi kita nak orang yang dekat dengan kita ni tahu perangai kita ni, orang ni nak tegur kita. Tahu ni, dan benda ni dapat ditegur ni usrah lagu ni lah. Alhamdulillah, kita kira malam ni insya-Allah lah berjaya lah. Dan terima kasih lah pada tuan rumah ini. Banyak sponsor ini. Sponsor? Buka Dah selu anggu. Banyak kali banyak. Nyanyi. Terima kasih sebab orang dia besar Tubuh. besar ganjaran orang buat makan untuk orang buka puasa. Besar. Berapa banyak pahala orang boleh. So rumah juga besar ganjaran. Buat dari bulan puasa, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ni pahala orang puasa boleh. Musafir. Masuk diri. Antara nama mustajab ada orang musafir. Musafir boleh minta zakat dia. Ada tidak dikurangkan sedikit. Ya. Kalau misalnya agak puasa robo ni cuma musik-musik pun tak adilah. Perandung dinyo dah aku adi. Allah ni jo pending hari-hari. Bapak. Meriah Janji susah. pun ni. Oh ya. Aku ni dah mau itu pun ni. Apa tu apa tu aku tak hidup lagi. Mana Dia, pun ni. Si hari ramai. Rani Kau lelah. salah nak tahu apa ni. Mau mari makan lah dia. Okey mari itu kali-kali. Kuningnya sorry ya baru siapa. Janji kuning ada lapan. Oh, dah kau. Kalau gampang mesti tak jadi usaha. Jadi gini masalah itu masalah. Itulah alhamdulillah yang penting sekali. Kalau boleh lah benda ni cuba kita familiarkan benda ni. Lepas ni kau kata masing-masing nak rumah tangga ke,
Kalau dia Kata lah. no lah. No Kata lah. Moga dia lepas dah. Berkata. moga jauh belaka. Betul lepas dah. Lah. Sampru tak bilik tu. Khabar je. Betul lah, tapi yang penting Usrah ni kalau boleh kita hidupkan lah. Banyak benda kita nak nasihat. Kalau jangan kata lepas ni masa-masa ada haluan, cuba cari masa untuk kita boleh duduk bersama, duduk Usrah, duduk boleh tegur-tegur, sambil-sambil boleh nasihat. Benda tu benar hak boleh jaga kita lah, insya-Allah. Tak ada benda lain dah. Hak nak ni cuma hak orang dekat-dekat kita ni lah. Hak boleh tegur, berani tegur kita ni. Hak sayang-sayang hak kita kenal ni jarang nak boleh tegur kita atas hari ni. Hak dekat-dekat ni hak boleh nak Tak tegur. kenal tak boleh. Setakat kenal ni kita duduk. Jangan dia kata. Acquaintance tak boleh. Close friend. Close friend. Nak kata kita ni semua ni kalau mahal laka. Galak-galak kejap-kejap galak lagi. Siapa masuk EU masing-masing, masa kerja nikah masing-masing, kena dah perangai masing-masing. Ada lagu ni hak boleh kena. Kalau kau lihat aku. Bu. So itulah. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan buat lagi Usrah lagu ni. Kita buat Usrah. Tak kisah siapa mari jemput lah. Ada saya rasa nak buat improvement diri sendiri, ajak kita jemput. Kita buat kita je belakangnya. Tak ada orang lain pun kata tak biasa kecek dulu. Alah ni pun dah kerja, dah ada masing-masing ada live diri. Kita nak duduk, kita nak satu balik ya. Sebab penting kita nak tengok kita masing-masing berjaya lah. Alam. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta wal asr tawassul wallahu a'lam. Dari cari dari internet. Itu ustaz ayat kelebihan puasa. Masih kelebihan berlapar. Nak bear kita. Kau mahal. Manggil orang kau. So ayat 9 itu. Kalau main mana? Kalau sini ada surah. Oh, buku kita lalu. Itu buku kita. Email dah. Oh, 20. email di rumah di mana-mana. Mari kumpul bersama keluarga orang tu. Oh, sebenarnya. Dah bukan waktu rumah lah tu. Tak mau lagi rekod. Customer. Eh,